Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika 'ilman wa ta'lima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين أنه قال باب الهجرة وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. Hari ini kita sampai ke bab yang ke-62, bab berkaitan dengan hijrah. Hijrah di sini maksudnya ialah kita tidak bercakap lah, senang cerita, dengan seseorang walaupun kita bertemu, dan kita tidak bercakap lah. Maksud hijrah di sini kan maksud hajara, ialah maksudnya taraka, meninggalkan, betul tak? So hijrah yang kita tahu perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat, maksudnya meninggalkan satu tempat menuju ke satu tempat yang lain. So hijrah di sini ialah dengan erti kata meninggalkan bercakap dengan saudara kita yang Islam tanpa sebarang kebenaran daripada pihak syarak. Dan bab berkaitan dengan sabdaan baginda Nabi SAW, tidak halal bagi satu orang lelaki, termasuk di dalamnya ialah perempuan, untuk tidak bercakap dengan saudaranya melebihi 3 hari tanpa keizinan syarak, tanpa sebab yang diiktiraf oleh syarak. Adapun sebab yang diiktiraf oleh syarak akan datang bab nanti, tak ada masalah. Hadis yang ke 6073 ini, tuan-tuan, ialah hadis yang agak panjang, tetapi dia punya isunya ialah satu orang sahabat ataupun saya tak pastilah, Abdullah ibn Zubair ialah sahabat Nabi SAW, anak saudara kepada Aisyah radhiyallahu anha, remaja ataupun bayi pertama yang dilahirkan di Madinah selepas hijrah, Abdullah bin Zubair. Berlaku sesuatu antara beliau dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni dalam riwayat-riwayat yang pelbagai memang terkenal sebagai satu orang yang sangat pemurah. Maksudnya kalau sampai duit ke apa pada dia, dia akan habiskan dengan infak. Jadi dalam cerita ni, beliau radhiyallahu anha telah jual rumah beliau. Jadi berita ni sampai kepada Abdullah bin Zubair. Dan dalam riwayat yang lain, rumah itu dijual adalah untuk infak, untuk sedekah. Jadi Abdullah bin Zubair bila dapat tahu benda tu, dia rasa macam tak setujulah. Sebab ada orang terlalu pemurah, kadang-kadang sampai memudaratkan diri sendiri. So itu dia punya fikrah, antara itu dia punya fikrah di sisi Abdullah bin Zubair. Lebih kurang macam tu apa yang berlaku. So bila sampai begitu tu kepada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah marah. Satu orang ni, tuan-tuan, yang mana sukakan kebaikan. Walaupun faqih, satu orang faqih, min afqah nisa'is sahabah, bahkan antara sefaqih-faqih para sahabat Nabi SAW, hatta di kalangan lelaki sekalipun. Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Jadi manusia biasa, ada ketika orang Kelantan kata letang angin. Faham tak? Letang angin ni benda yang dia nak buat, kita sekat walaupun benda tu baik. Walaupun kadang-kadang apa yang orang nasihatkan tu make sense. Tetapi ialah orang kadang-kadang tenggelam dalam kebaikan dan seumpamanya. Jadi dia bersumpah dan dia bernazar untuk tidak bercakap dengan Abdullah bin Zubair sampai mati. Dan nazar ni bukan satu benda kecil-kecil, satu benda besar, tuan-tuan. Sehinggalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum jami'an, bila tahu perkara ni, telah pergi bertawassul dengan beberapa orang sahabat. Sampailah beliau dapat masuk ke rumah Aisyah. Sahabat-sahabat lain masuk, diizinkan masuk, dan Abdullah bin Zubair berada dalam kumpulan tersebut. Aisyah tak tahu. So masuk dalam rumah, dan rumah Ummahatul Mukminin memang ada tabir lah. Sebab ini memang hukum khusus untuk mereka di sisi majoriti para ulama. Dalam ayat Quran Allah sebut kalau nak minta sesuatu kena minta min wara'i hijab, di belakang tabir.
So Abdullah bin Zubair bila dibenarkan masuk, menggunakan kesempatan tersebut untuk apa? Untuk masuk ke sebalik tabir dan peluk mak dia, mak saudara dia kan. So last kali berlakulah sesi menangis dan seumpamanya. Aisyah radhiyallahu anha kata, aku dah bernazar benda besar ni. Jadi dia kata, tak apalah, batalkan nazar. Kemudian Abdullah bin Zubair tolong bayar dengan membebaskan 40 hamba. 40 hamba bagi pihak Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah selepas tu, bila dia teringat berkaitan dengan nazar dia dan dia telah batalkan nazar walaupun telah ada kafarah yang dibayar dan seumpamanya, dia sentiasa menangis sebab isu nazar ni bukan isu kecil tuan-tuan. Dia teringat apa yang berlaku, sama ada dia langgar nazar dia ataupun dia menangis kerana mengingatkan mungkinlah tindakan dia yang kurang cerdik pada waktu tersebut sampailah kain tudung dia basah. Ada banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini yang berkaitan dengan menangis sampai kain tudung basah dan seumpamanya. Betapa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka walaupun manusia biasa, apabila mereka kata telanjur melakukan sesuatu benda, terutamanya yang berkaitan dengan hukum hakam syarak, dan lagilah kalau berkaitan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, bila mereka ingat, mereka akan menyesal sungguh-sungguh dan mereka akan buat semaksimum mungkin untuk supaya apa? Supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa mereka. Sebab kalau nazar, langgar nazar, saya tak rasalah sampai 40 hamba perlu dibebaskan, betul tak? Dan menangis sungguh-sungguh tuan-tuan, menyesal di atas perbuatan ataupun perkara yang telah berlaku sampai basah tudung. Wallahu a'lam bissawab. So itu dia punya kesimpulan berkaitan dengan hadis ni, dan saya tidak akan terjemah satu-satulah. Wa bihi qala hadatsana Abu Yaman akhbaran wa bihi qala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Syuaib. Ini tuan-tuan saya selalu bagi tahu, ni nama-nama yang tuan-tuan selalu dengar. Cuma nak kenal Abu Yaman tu siapa, cerita apa yang ada kaitan dengan dia, tuan-tuan kena rajinlah baca kitab-kitab biografi ulama hadis. Kalau nak yang panjang, tuan-tuan boleh cuba cari dalam Syiar A'lamin Nubala oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dan cubalah tahu sedikit sebanyak berkaitan dengan perawi tersebut. Kemudian apa cerita yang berlaku dalam hidup perawi tersebut, ataupun apa kata-kata hikmah dan seumpamanya yang berlaku ataupun yang diucapkan oleh perawi tersebut. Kalau nak tahu dengan pengetahuan yang agak pertengahan berkaitan dengan perawi-perawi hadis ni, dia ada satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Abdul Hadi rahimahullah, salah seorang anak murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Tak silap saya, beliau meninggal pada tahun 744 Hijrah. Mungkin, ataupun saya terlupa yang mana satu. Tetapi beliau ada satu kitab, nama dia ialah Tabaqat Ulama'il Hadis. Jadi kitab tu tak silap saya dalam 4 jilid kecil-kecil ya. Tetapi antara kitab yang bagus untuk berkenalan dengan perawi hadis. Kalau tuan-tuan buka Taqribut Tahdzib, dia terlalu ringkas. Dan memanglah dia beritahu kedudukannya di sisi Ibn Hajar, thiqah ke, saduq ke, apa ke. Ataupun kalau tuan-tuan nak baca yang pertengahan lagi, ialah Tahdzibut Tahdzib oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Jadi tuan-tuan, nama-nama yang tuan-tuan tengok selalu berulang ni, sepatutnya tuan-tuan tahulah. Abu Yaman ni siapa? Al-Hakam Ibn Nafi', Syuaib Ibn Abi Hamzah, Az-Zuhri ialah Muhammad Ibn Muslim. Az-Zuhri, imam besar yang telah diperintahkan oleh Umar Ibn Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال حدثني عوف ابن مالك ابن الطفيل هو ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله عنها والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. Di sini pun Abdullah bin Zubair dia bersumpah juga, wallahi Aisyah kena berhenti buat kerja ni. Maksudnya harta benda dijual, dapat duit, diinfakkan, disedekahkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut-takut memudaratkannya. Aisyah pun bukan kerja pun tuan-tuan. Betul tak?
selepas wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Baitul Malil Muslimin dan seumpamanya, diberi perbelanjaan untuk isteri-isteri Nabi untuk tempoh setahun. Itulah belanjawan negara yang dibuat pada waktu tersebut untuk ummahatil mukminin. Ataupun Abdullah bin Zubair kata, "Aula ahjuranna 'alaiha," aku tak akan bercakap dengan dia. Faqalat ahwa qala dha, ahwa qala hadha, qalu na'am, qalat huwa lillahi 'alayya nadhrun alla ukallima ibn az-Zubair abada. Fastashfa' ibn az-Zubair ilaiha hina talat al-hijrah. Tapi bila lama tak bercakap tanpa sebab yang syar'i pun, jadi Ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma dia mula minta syafaat ataupun tawassul melalui para sahabat yang lain supaya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bercakap dengan dia. So dari satu sudut Abdullah bin Zubair pun menyesal lah. Walaupun dia cakap, aku tak akan bercakap dengan Aisyah. Tetapi lepas satu ketika, dia mula perasan benda ini tak betul. So Abdullah bin Zubair berusaha, tuan-tuan, untuk apa? Untuk bercakap dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi dalam hidup kita, benda ni orang kata senang juga nak cakap. Tetapi nak buat bukan mudah. Kadang-kadang kita bila bergaduh, tak bercakap berhari-hari dan seumpamanya, kita kadang-kadang kita rasa je benda tu tak betul. Tetapi effort kita tu susah untuk dimulakan disebabkan oleh malu dan seumpamanya. Jadi kita kena ambil pengajaran lah. Orang yang paling baik ialah orang yang memulakan salam. Sebagaimana diriwayatkan dalam setengah hadis, orang yang paling baik dalam kalangan kalian ialah orang yang memulakan salam. Apabila bergaduh dan seumpamanya, orang yang memulakan salam itu adalah orang yang paling baik. Jadi tuan-tuan, di sini Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berusaha untuk baiki hubungan yang rosak tersebut. Faqalat, tapi Aisyah radhiyallahu anha berkeras, la wallah la usaffi'u fihi abada wa la atahannathu ila nadri. Falamma tala dhalika ala ibn Zubair radhiyallahu anhuma كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها فإنها لا يحل لها أن تنظر قطيعتي. Abdullah bin Zubair pun dia perasan, dia kata kamu kena usaha ni. Dia kata kepada Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu dan juga Abdul Rahman ibn al-Aswad ibn Abdi Yaghuth. Dia kata kamu kena tolong aku. Tak halal untuk Aisyah untuk dia nazar. Nazar ni tuan-tuan, bukan nazar, maksud nazar lah, untuk dia memutuskan silaturahim dengan aku. Tambahan pula, ada hubungan kekeluargaan. Ibu saudara dengan anak saudara, lagi besar lah benda tu. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة رضي الله عنها فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته أنا أدخل قالت عائشة ادخلوا قالوا كلنا يعني adakah kami boleh masuk? Aisyah kata masuk, tafadhal. Lepas tu dia tanya, semua kami? Tapi dia tak bagi tahu berapa orang ada. Nampak tak, supaya Abdullah bin Zubair dapat masuk sekali. Qalat na'am, udkhulu kullukum wa la ta'lamu anna ma'ahuma ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Falamma dakhala ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhum jami'an al-hijab. Fa'atanaqa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa tafiqa yunashiduha wa yabki. Wa tafiqa al-Miswar wa Abdul Rahman radhiyallahu ta'ala anhuma yunashidaniha illa ma kallamathu wa qabilat minhu. Tengok dua orang lagi pun bersungguh juga. Walaupun benda tu tak ada kaitan dengan dia pun, masalah dalaman, keluarga kau, lantak kau lah kalau kita kan. Tetapi tak. Mereka berdua juga berusaha untuk hubungkan silaturrahim ataupun untuk hubungkan ar-rahim yang telah diputuskan. Terutamanya apabila mereka ada ilmu betapa besarnya dosa memutuskan ar-rahim, tidak menghubungkan ar-rahim tanpa sebarang keuzuran ataupun tanpa sebarang sebab yang diiktiraf oleh syarak. Wa qabilat minhu wa yaqulan inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha amma qad alimti min al-hijrah. Mereka pun tahu hadis ni, hadis masyhur tuan-tuan. Mereka berdua berkata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah larang daripada hijrah, iaitu tidak bercakap, sebagaimana kamu tahu. Dan sebagaimana saya beritahu tuan-tuan, at least tak bercakap ni tuan-tuan. Kalau kita memang yelah nak marah ke apa, at least dengan salam. Jangan sampai tempoh 3 hari. Alah buatlah sembanglah 2-3 patah pun, at least kita tidak sampai kepada tahap hijrah, tidak bercakap langsung sampai tempoh 3 hari. Fa innahu la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layal. Falamma aktharu ala Aisyah radhiyallahu anha min at-tadhkirati wat-tahrij tafiqat tudhakkiruhuma wa tabki wa taqul inni nadhartu wan nadhru shadid
فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير رضي الله عنهما وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة. Oh, dia Aisyah radhiyallahu anha sendiri yang bebaskan 40 hamba, bukan Ibnu Zubair. Aisyah radhiyallahu anha sendiri yang bebaskan 40 hamba untuk bayar kafarah nazar yang telah dilanggar. Wa kanat tadhkuru nadhraha ba'da dhalika fatabki hatta tabulla dumu'uha khimaraha. Wa bi qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Sebagaimana saya bagi tahu tadi, Nabi SAW kata wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Yang paling baik antara dua orang ni ialah yang memulakan salam. Memang manusia bergaduh tuan-tuan. Islam pun raikan fitrah manusia, sifat manusia yang bukan malaikat pun bergaduh, tetapi 3 hari itu sebenarnya adalah sudah cukup tempoh untuk cool down. Jadi kalau bertemu seorang memalingkan belakang, seorang lagi memalingkan belakang dalam tempoh 3 hari tanpa sebarang sebab yang diizinkan oleh syarak, benda itu masih lagi dimaafkan. Tetapi yang paling baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Nampak tak? Yang paling baik antara mereka berdua ialah yang memulakan salam. Bab ma yajuzu minal hijran liman asa. Bab berkaitan dengan tidak bercakap dengan orang yang mana melakukan maksiat, seperti ahli bid'ah ataupun orang yang menzahirkan maksiat dia dan seumpamanya. Lepas kita dah bagi nasihat, kita dah tegur dan seumpamanya, tetapi mereka masih kekal dengan bid'ah mereka, ataupun mereka masih lagi melakukan maksiat, dizahirkan ataupun tak dizahirkan. Jadi kita stop daripada bercakap dengan mereka walaupun melebihi 3 hari. Itu adalah dibenarkan. Tujuan dia adalah supaya orang yang melakukan kesilapan ini kembali kepada agama, kembali kepada hukum hakam agama. Nampak tak? Bab ma yajuzu minal hijran liman asa. Wa qala Ka'ab radhiyallahu anhu, ini sebahagian sahabat yang mana telah tidak pergi berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk. Walaupun mereka bukan munafik. Sahabat-sahabat ni bukan munafik, tetapi mereka tidak pergi berperang tanpa sebarang uzur syar'i. Jadi tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pulau mereka bertiga untuk tempoh tak silap saya lebih kurang 50 hari. Betul tak? Jadi benda itu dibolehkan, bahkan dituntut oleh syarak, dan itu tidak dikira sebagai berdosa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat di dalam surah At-Taubah membersihkan nama mereka daripada nifaq, dan barulah selepas itu orang Islam mula bercakap dengan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Cerita ni tuan-tuan tahu, ma'ruf. Wa qala Ka'ab radhiyallahu anhu hina takhallafa 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahan nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muslimin an kalamina wa dhakara 50 lailatan. Wa bi qala hadatsana Muhammad qala akhbarana 'Abdah عن هشام ابن أروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت قلت وكيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل لست أهاجر إلا اسمك. Jadi tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, sesungguhnya aku tahu bila engkau marah ataupun bila engkau happy, gembira. Aisyah tanya, bagaimana engkau tahu perkara tersebut wahai Rasulullah? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila engkau okey, happy dengan aku, engkau akan cakap ya, dan demi Tuhan Muhammad. Dan jika engkau nak marah, engkau akan cakap tidak, dan demi Tuhan Ibrahim. Nampak tak?
Qalat qultu, Aisyah riwayatkan lagi, ajal, benar ya Rasulullah, lastu wahajiru illa smak, dan aku tidak tinggalkan hanya kecuali nama engkau sahaja. Tidaklah sampai tahap maksudnya tidak bercakap dan seumpamanya, tetapi percakapan tu berubahlah. Nampak tak? Percakapan tu berubah. Wallahu alam bissawab. Instead of sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebut nama Nabi Ibrahim alaihi salam. Bab hal ni satu benda yang susah ni tuan-tuan. Sekarang ni apa perkaitan tajuk bab ini dan juga hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari di bawah tajuk bab ini? Apa perkaitan dia? Ada dapat jawapan ke tak? Wallahu a'lam. Saya pun tak tahu. Masa saya baca semalam pun saya baca lebih-lebih kurang je, saya tak tahu apa perkaitan dia, kena check. Tuan-tuan kena ingatkan saya lah. Apa kaitan bab ma yajuzu minal hijran liman asa? Kalau ada jawapan nanti bagi tahu saya. Dalam ni pun tak bagi tahu. Bab hal yazuru sahibahu kulla yawmin aw bukratan wa ashiya. Bab boleh tak seseorang itu dia menziarahi kawannya pada setiap hari ataupun pada waktu pagi ataupun pada waktu petang. Kulla yawmin ni dia boleh jadi macam setiap hari ataupun sepanjang hari ataupun pada waktu pagi saja ataupun pada waktu petang sahaja. Tetapi maksudnya dia keraplah pergi kepada sahabat dia. Asyik-asyik muka sama je datang. Boleh tak boleh? Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW kata, zur ghibban tazdad hubban. Ziarahlah sekali-sekala, maka akan bertambahlah kasih sayang antara satu sama lain. Jadi para ulama kita kata benda ni berbeza antara orang dengan orang. Ada orang yang mana kita tak suka kalau dia datang, asyik muka sama je. Tetapi kita tetap layan. Tetapi ada orang yang kalau dia tak datang, kita akan marah. Walaupun muka yang sama, tiap-tiap hari kena buat air, kena masak lebih, kena order makanan, tetapi kita suka. Jadi benda ni dia berbeza antara satu orang dengan satu orang. Nampak tak tuan-tuan? Sama juga apabila kita ziarah orang sakit sebagai contoh. Kan ulama-ulama kita bahas, patutkah kita duduk lama bila kita ziarah? Benda ni berbeza antara satu orang dengan orang yang lain. Kalau memang orang tu memang ada hubungan yang baik dan seumpamanya, duduk lama tu menggembirakan si sakit, maka sunatlah untuk kita duduk lama. Tetapi kalau kita ni orang biasa-biasa saja, datang dalam 10-15 minit dah cukup dah. Betul tak? Sebab orang tak berapa ada hubungan ni akan menyebabkan tuan rumah pun tak berapa selesa, ataupun orang yang sakit tu sendiri tak berapa selesa. Kalau pula datang tu orang jenis banyak cakap, letih tuan-tuan. Yang sakit tu ustaz, dia datang tu pula budak, student, dia tanya soalan. Salafi lah, aswaja lah, kain telekong perempuan ni macam mana, semayang. Banyak benda orang duduk tengah sakit. Jadi, dia, faham tak tuan-tuan? So, bila you nak pergi banyak kali, ataupun nak duduk lama, you kena tahu kadar kedudukan you di sisi orang tu. Itulah lebih kurang. So, وبه قال حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر وقال الليث حدثني عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر رضي الله عنه في نحر الظهيرة قال قائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يأتينا فيها قال أبو بكر ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر قال إني قد أذن لي بالخروج. Hadis berkaitan dengan Nabi SAW dan juga Abu Bakar. Hubungan sangat rapat tuan-tuan. Jadi Aisyah radhiyallahu anha kata, bila aku dah mula ingat, boleh berfikir dan seumpamanya, pada waktu tersebut memang aku tahu yang ibu dan ayahku telah masuk Islam. Dan Nabi SAW sentiasa datang rumah aku. Nampak tak? Walam yamurra alaihi ma yaumun illa ya'tina fihi Rasulullah SAW tarafayin nahar bukratan wa asyiyah. Bukan orang kata sekali sehari, dah lah tiap-tiap hari. Bukan sekali sehari.
Pagi pun datang, petang pun datang. Sehinggalah pada satu hari Nabi SAW datang bukan pada waktu biasa datang. Fi nahri dhahirah. Orang kata panas ceceng tengah hari. Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, Nabi datang masa ni. Sahabat tuan-tuan dia tahu cara tulis, cara bercakap, suka tak suka. Sahabat, maksudnya sahabat bersama dengan kawan dia. Dia tahu. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, ini pelik ni Nabi datang ni, mesti ada benda ni. So Nabi SAW kata, inni qad udhina li bil khuruj. Telah diizinkan aku untuk keluar, iaitu untuk berhijrah ke Madinah. Betul tak? Sebab apa? Para sahabat, kelompok demi kelompok, ada yang secara bersendirian, sedikit demi sedikit telah meninggalkan kota Mekah, menuju ke kota Madinah untuk melakukan hijrah. Cuma tinggal Nabi SAW dengan beberapa orang sahabat yang lain menunggu keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. So daripada situ Imam Bukhari rahmatullahi alaihi istinbat bahawasanya kalau kita ni rapat datang tiap-tiap hari pun tak ada masalah, pagi petang siang malam pun tak ada masalah. Bab ziyarah wa man zara qauman fa ta'ima indahum wa zara Salman Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhuma fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akala indah. Ini benda biasa tuan-tuan. Bab berkaitan dengan ziarah, dan sesiapa yang mana menziarahi satu-satu kaum ataupun orang yang dia nak ziarah tu kemudian makan di sisi mereka, tak ada masalah. Bahkan ini ialah antara adab dan benda yang dituntut, husnul dhiyafah. Antara bab memuliakan tetamu dan seumpamanya. Dan Salman radhiyallahu anhu telah menziarahi Abu Darda radhiyallahu anhu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia makan di sisi ataupun dia makan di rumah Abu Darda. Tak silap saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan mereka berdua. So ada hubungan yang lebih rapat berbanding dengan sahabat-sahabat Islam yang lain, sebab telah dipersaudarakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abdul Wahhab an Khalid al-Hadza an Anas bin Sirin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zara ahla baitin fil ansar فطعم عندهم طعاما فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنوضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. Nabi SAW telah menziarahi satu keluarga dalam golongan Ansar. Dalam riwayat-riwayat yang lain, keluarga itu ialah keluarga Itban ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. So Nabi SAW dijamu makan, Nabi makan. Dan selepas itu, sebelum Nabi pulang, Nabi beredar, Nabi SAW telah tanya satu tempat untuk Nabi SAW solat. Kata para ulama, solat tersebut adalah solat untuk orang kata mendoakan keberkatan bagi pihak ahli rumah. Nampak tak? Dan Nabi SAW telah mendoakan mereka, keberkatan untuk mereka. So kita pun gitu jugalah. Kalau kita pergi rumah orang, orang sediakan makanan dan seumpamanya, tak adalah kita minta untuk solat. Tapi kalau kita nak minta, tak ada masalah. Tetapi biasa kita tak buat lah. Tetapi at least benda yang kita boleh buat ialah kita mendoakan. Dan kalau boleh doakan kuat-kuat pun. Nampak tak? Kita doakan kuat-kuat. Biasa orang akan kata, aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar. Orang yang tidak makan telah makan di sisi kamu, orang yang baik insya-Allah telah makan makanan kamu, dan wasallat alaikumul malaikah, dan malaikat akan mendoakan istighfar, rahmat untuk kamu, doa-doa yang baik untuk mereka. Nampak tak tuan-tuan? Dan doa dalam hati pun boleh, tetapi kalau kita doa baik, benda itu lagi bagus. Sebab apa? Dah tak perlu tadah tangan pun, doa tuan-tuan. Benda ni kita orang Melayu tak berapa amal. Sebab benda ni bukan adat kita. Kita tak jadikan dia sebagai kebiasaan. Tapi kalau orang Arab, mau ada 10 minit kat pintu rumah tu, doa tu, mukasilah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, fil auladikum, wa fi dhurriyyatikum, macam-macam. Itu benda satu yang sangat baik. Kita duduk sembang, sedaplah nasi tadi, Masya Allah, sakit perut dah ni. Lepas tu kuih tadi sedaplah, resipi dia gapo gitulah kita. Nampak tak? So dalam riwayat yang lain di sisi Tirmizi dan dinilai hasan oleh At-Tirmizi, Ibn Hibban dan seumpamanya, ada hadis daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ada maridan au zara akhan lahu fillah. Ini antara fadilat tuan-tuan. Siapa yang mana ziarah orang sakit. Jadi kita, kalau kita tahu ada jiran kita sakit,
Kalau pelajar-pelajar yang duduk hostel, rumah sewa, satu bangunan ke apa, bila tahu ada kawan kita sakit, pergilah ziarah. Itu merupakan satu tuntutan. Bahkan sebahagian ulama kata itu ialah kewajipan. Ada ulama pegang bahawa ziarah orang sakit ini adalah kewajipan. Au zara akhallahu fillah. Ataupun kalau tak sakit pun saja-saja, lama-lama nak naik atas lah. Jom turun bawah. Lama tak jumpa fulan-fulan. Akhallahu fillah. Sedara kerana Allah Ta'ala. Bukan sebab duit, bukan sebab bisnes, bukan sebab apa, bukan. Tetapi adalah untuk menghubungkan ar-rahim. Nadahu munadin, akan ada orang yang mana memanggil dia ataupun mendoakan untuk dia, tibta, kamu berada dalam keadaan baik, wa taba mamsyak, perjalanan kamu ni ialah perjalanan yang baik, wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan kamu telah sediakan satu tempat untuk kamu di dalam syurga. Nampak tak? Benda kadang-kadang benda terlalu simple, tuan-tuan. Terlalu simple. Especially orang yang mana duduk asrama ataupun duduk rumah sewa yang mana berderet. Kalau kami kat negara Arab, biasa student, rumah-rumahnya dia kan macam rumah flat. Bukanlah rumah flat, dia macam bangunan yang ada 6 tingkat, 5 tingkat, 4 tingkat. Dan kadang-kadang satu bangunan tu ada 4-5 rumah budak Melayu pun. Tetapi kita buatlah. Mungkin sekali seminggu, 2 minggu sekali. Itu macam lambat sangat pula kan. Tetapi at least buatlah benda tu. Bawa buah tangan sikit. Masa kita orang kat Mesir dulu menjadi adat pelajar-pelajar, bila datang dia akan bawa lah buah murah ataupun bawa jajan. Maksudnya ada sahaja program ziarah menziarahi. Kalau budak-budak nak balik cuti, kalau kita duduk masa tu, kita duduk dekat kawasan Shubra di Kairah tu, saya rasa kalau ada 300 pelajar datang. Betul wallah. Maksudnya benda ni satu sunnah dan dia jadi satu budaya yang besar. Kalau budak balik daripada kampung sampai, kalau 300 orang lah datang. Dan tuan-tuan rumah dia tak pernah rasa macam terbeban. Nak buat air ke, nak apa. Ada yang datang bawa teh, ada yang datang bawa susu Bakhairo. Masa tu dia punya jenama. Ada yang bawa buah. Wallahil azim, saya tak pernah ingat satu ketika pun orang datang belenggang, tak bawa apa pun. Walaupun dia akan bawa chip-chip. Maksudnya yang potato chips yang murah-murah tu kan, yang jenama Mesir pula tu. Bawa tuan-tuan. Mesti. Dan memang Masya Allah, memang Masya Allah. Tapi kat Jordan tak macam tu. Setahu saya 7 tahun saya duduk, Jordan budaya tu sangat tidak wujud. Tetapi di Mesir memang benda tu sangat wujud. Di Mesir tuan-tuan, kalau zaman sekarang saya tak tahu. Tapi zaman saya, katakanlah lepas exam, budak-budak lulus exam, mereka akan kumpul duit. Kalau tak ada duit untuk buat seorang, kumpul duit, jamu makan, 300 orang. Bila dapat duit zakat, tak ada nak guna duit zakat untuk diri sendiri saja. Kalau dia banyak duit zakat dia, dia akan buat jamuan seorang. Kalau dia tak banyak, dia akan kumpul dengan kawan-kawan dia, satu rumah ataupun 2-3 rumah, masak untuk 300 orang, 400 orang. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan, kita rasa macam biasa. Tetapi orang yang mana dia belajar, dia tahu, dia buat dalam keadaan ihtisab, mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT. Dia ada beza tuan-tuan. Innamal a'malu binniyat. Amal yang kita buat kalau dengan niat, dia dapat pahala yang lebih lah. Walaupun itu niat jamu makan apa semua, memang dia dapat pahala insya-Allah. Tetapi kalau dia tahu ada hadis yang macam ni, betul tak? Ziarah, jamu makan dan seumpamanya, nadahu munadin tibta wa taba mamsyak. Kamu jadi baik, perjalanan kamu pergi ziarah kawan kamu tu baik, wa tabawwa'ta minal jannati manzila, kamu dah secure satu tempat untuk kamu dalam syurga. Sebab tu tuan-tuan, kita masuk syurga tuan-tuan bukan dengan amalan kita, solat kita, puasa kita, haji kita, umrah kita. Kita tak tahu amalan mana yang menyukakan Allah. Sebab tu la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Tak silap saya, hadis Abu Dzar kot. Nabi SAW kata, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kamu meremeh-remehkan, mengecil-ngecilkan apa sahaja benda yang baik. Nampak tak tuan-tuan? Babu man tajammala lil wufud. Bab berkaitan orang yang mana pakai pakaian elok untuk menerima tetamu. Ini sunnah Nabi SAW. Hadis ni kita dah baca semalam. Wa bihi qala hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Abdus Samad qala hadatsani abi qala hadatsani Yahya ibn Abi Ishaq qala li Salim ibn Abdullah mal istabraqu. Yahya Salim ibn Abdullah radhiyallahu anhum, Salim bin Abdullah bin Umar, anak kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum jami'an, tanya mal istabraq. Ditanya berkaitan dengan satu jenis sutra yang dipanggil sebagai istabraq.
Saya boleh terjemah umum je lah, sutra. Kita tak tahu jenis macam mana, kita tak pernah tengok, kita tak pernah pegang, tak pernah rasa pun. So anak dia tanya, sebab istabrak Allah Ta'ala sebut dalam Quran, betul tak? So qultu, iaitu Abdullah bin Umar, bukan Yahya bin Abi Ishaq, dia kata, ma ghaludha min ad-dibaj wa khashuna minhu. Sejenis sutra, tuan-tuan. Dia lembut ke, dia keras ke, apa tu saya tak tahu. Qal sami'tu Abdullah yaqul, dia kata, aku dengar Abdullah bin Umar kata, ra'a Umaru radhiyallahu anhu ala rajulin hullatan min istabrak. Fa'ata biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ishtari hadhihi falbasha liwafd an-nas idza qadimu alaik. Kita dah baca hadis ni semalam kan? Umar tengok satu sutra yang cantik dijual. Umar kata, belilah, Rasulullah boleh pakai pada hari Jumaat, boleh terima tetamu dan seumpamanya. فقال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له فمضى في ذلك ما مضى ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بحلة. Maksud فمضى في ذلك ما مضى, selepas beberapa hari berlalu, ada pakaian-pakaian datang kepada Nabi SAW. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بحلة فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعثت إلي بهذه وقد قلت في مثلها ما قلت. قال إنما بعثت إليك لتصيب بها ما لا. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره العلم في الثوب لهذا الحديث. Jadi tuan-tuan, di penghujung tu Ibn Umar radhiyallahu anhuma kata, dia tak suka ada orang kata corak-corak ataupun gambar-gambar pada pakaian disebabkan oleh hadis ini. Sebagaimana kita tahu tu, utamanya kalau dalam solat, benda tu dia sangat mengganggu. Bahkan ada dalam hadis memang Nabi terganggu dengan pakaian yang mana ada corak-corak, sampaikan Nabi suruh pulangkan kepada pemberi asal. Dan Nabi kata, kalau kau ada pakaian lain yang simple, yang plain, bagi kepada aku. Nabi cakap macam tu sebab supaya pemberi yang asal itu tidak terasa hati. Nampak tak? Kita hari ni tuan-tuan, plain is simple. Pada saya plain is simple. Plain is simple. Budak Melayu kalau dia pergi negara Arab, dia bawa lah jubah-jubah dia yang color macam kolam Deepawali tu, kan? Sini hijau, sini kuning, warna memang mencari adat lah, senang cerita. Sebab orang Arab ni biasa dia pakai benda yang plain je, tuan-tuan. Kalau orang lelaki sama dia hitam, kelabu, betul tak? Kalau musim panas, kebanyakan orang akan pakai putih. Jadi benda yang simple-simple. So bila solat tu tak adalah kita buat pertandingan membaca, kan? Belakang sah tu semua benda ada. Bahkan para ulama kita makruh untuk hias masjid dengan hiasan-hiasan yang mana boleh melalaikan. Kita kalau pergi masjid, hatta dalam Masjid Nabawi pun, benda tu bukan Nabi yang buat. Pemerintah-pemerintah yang datang selepas tu, wallahu ta'ala alam atas pertimbangan apa, mereka hias, mereka cat. Ada orang masa di semayang, dia duduk tengok mural tu lah, ataupun bunga-bunga yang cantik, emas ke itu ini. Dia tak khusyuk dah. Sebab apa tuan-tuan? Nabi satu pakaian yang mana ada gambar ataupun adalah corak-corak sikit sangat pun, tetapi Nabi kata benda ni telah menghalang aku daripada khusyuk dalam salat. Cuba bayang, kalau Nabi SAW hidup tengok Masjid Nabawi, terkejut Nabi. Babul ikha' wal hilfi. Wa qala Abu Juhaifah radhiyallahu anhu akha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda radhiyallahu anhum jami'a. Wa qala Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu anhu lamma qadimna al-Madinah akha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baini wa baina Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhum jami'a. Babul ikha'. Ikha' ni mempersaudarakan. Wal hilf, maksud al-hilf ni dia senang cerita associate. Dia buat apa? Dia panggil, apa yang bahasa Melayu kalau kita kata pakatan lebih kurang macam itulah, pakatan antara satu puak dengan satu puak, satu orang dengan satu orang. Jadi tuan-tuan, hilf ni sebenarnya wujud pada zaman jahiliah, dan ada riwayat, insya-Allah kita akan jumpa bab yang riwayat dalam bab ni juga dia kata la hilfa fil Islam. Nabi kata tidak ada pakatan dalam Islam. Bukanlah tidak ada pakatan tu maksudnya tidak ada persaudaraan, janji, taat setia dan seumpamanya. Tidak ada. Tetapi dia tidak ada pakatan sebagaimana pakatan jahiliah. Pakatan jahiliah ni tuan-tuan, biasalah orang Arab kan, kerja berperang, dia ada di puak-puak dia. Hatta masa Islam berdamai dengan musyrikin Mekah pun dia ada pakatan-pakatan dia. Ada orang bersama dengan Nabi, ada orang bersama dengan kufar Quraisy, musyrikin Mekah.
Cumanya pakatan yang dikatakan tidak ada di dalam Islam itu ialah pakatan yang tertentu, iaitu pakatan yang mana dibina di atas kezaliman. Tak kira lah kawan kita ni salah ke betul, kita tetap tolong dia. Ataupun pakatan, kalaulah ada pakatan aku seorang kena bunuh, aku akan pergi serang keseluruhan kampung. Jadi benda-benda ini dinafikan ataupun dibatalkan dalam Islam. Tetapi kalau pakatan dengan erti kata takkid, memperkuat, memperkukuh hubungan persaudaraan dan seumpamanya, terutamanya pada awal-awal Islam lah. Sampai Nabi SAW telah sedarakan antara fulan dengan fulan, fulan dengan fulan. Walaupun in general, semuanya adalah orang Islam yang bersaudara, betul tak? Tapi apabila dibuat, orang kata persaudaraan khusus ni, senang nak ambil apa orang cakap, senang nak uruskan. Terutamanya bila para sahabat radhiyallahu anhum berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi kalau tidak diuruskan macam tu, jadi siapa nak ambil tahu pasal siapa? Kalau kita dalam konsep hari ni dia panggil runner lah kan. Sebagai contoh, ada program, kemudian ada tetamu dan seumpamanya, katalah 30 orang, 40 orang tetamu. Jadi setiap tetamu ada satu orang runner khusus untuk uruskan, walaupun semua tu ialah tetamu kita, walaupun semua itulah saudara kita dalam agama, tetapi benda ni adalah untuk memudahkan dan mengurus. Nampak tak tuan-tuan? So Abu Juhaifah radhiyallahu anhu bagi tahu Nabi SAW telah mempersaudarakan antara Salman dan juga Abu Darda radhiyallahu anhum jami'an, dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bagi tahu bahawasanya Nabi SAW telah mempersaudarakan antara beliau dan juga Sa'ad ibn Rabi'. Wa bi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Humaid an Anas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala lamma qadima alaina Abdurrahman فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. Aulim walau bisyah ni tuan-tuan, isu Abdurrahman bin Auf kahwin, Nabi tak tahu pun dia kahwin, dan Nabi tak kisah pun. Nak bagi tahu, ini selalu saya highlight kan. Tuan-tuan, Abdurrahman bin Auf ni tuan-tuan ialah sahabat yang mana dalam kategori bukan sahabat di hujung-hujung tepi-tepi ni. Tak, asyarah mubasyarah bil jannah. Salah seorang daripada 10 orang sahabat yang mana telah diberi berita gembira akan masuk syurga sedangkan mereka masih hidup lagi di dunia. Tetapi kahwin, Nabi tak tahu pun. Nabi tengok ada kesan kuning minyak wangi lebih kurang di pakaian beliau. Nabi kata, ni warna apa ni? Kata, ya Rasulullah, aku baru kahwin. Nabi SAW tak kata apa pun. Maksudnya, kau tak ajak aku itu ini. Tuan-tuan, wallahilazim, kalau kahwin, kalau semua orang faham benda macam ni, tak perlu satu orang nak kahwin, budak yang baru umur 21, 22, kan, baru start kerja, nak kena panggil sampai 2,000 orang, tak perlu tuan-tuan. Tempah bihun 50 sen, seorang cukup dah. Iaitu panggil 1,000, 2,000 pun tak apa saya rasa. Benda simple. Cumanya, lepas tu Nabi tanya, apa yang kau buat walimah dan seumpamanya, dia kata macam dia tak buat apalah lebih kurang macam tu. Nabi SAW kata, awlim walau bisyah. Hendaklah kamu buat walimah sunat, walaupun dengan 1 ekor kambing. Nabi cakap dengan kambing sebab mungkin Abdurrahman bin Auf satu orang kaya. Nabi SAW sendiri pun mungkin sekali je Nabi SAW walimah dengan syah, dengan kambing. Adapun keadaan-keadaan biasa, buah tamar, keju, benda-benda yang matayassar, benda yang mudah. Nampak tak? Ini bukan satu peristiwa yang orang kata isolated case. Nabi SAW tidak dipanggil. Satu ketika Nabi balik daripada peperangan Uhud. Nabi SAW berjalan dengan Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu. Ayahnya sahabat, Jabir pun sahabat. Tapi Jabir pada waktu tersebut, dia berjalan agak laju, cepatlah nak balik Madinah. Nabi tanya, apa ni? Kenapa ni? Dia kata, ya Rasulullah, aku baru kahwin. Aku baru kahwin. Ayah aku mati dulu, meninggalkan anak yang mana merupakan adik-beradik aku, kebanyakan mereka ialah perempuan. So, Nabi tanya, kau kahwin dengan janda ke kahwin dengan anak dara? Dia kata, ya Rasulullah, aku kahwin dengan janda. Nabi kata, kenapa kau tak kahwin dengan anak dara? Kau boleh bersukaria dengan dia. Anak dara kan? Kata, ya Rasulullah, kalau aku kahwin, tambah beban aku. Kalau aku kahwin dengan anak dara, tambah beban aku lagi. Sebab adik-adik aku ni kecil. Nanti dia duduk main pondok-pondok, masak-masak sama dia orang, letih. Jadi pada waktu tersebut, pertimbangan Jabir ibn Abdullah al-Ansari ialah nak satu orang perempuan yang matang. Nampak tak? Dan kalau kita tengok, dia cerita panjang tak habis pula ni. Kalau kita tengok pada waktu tersebut, kehidupan simple tuan-tuan. Tak adalah si isteri tu dia kata, engkau kahwin nak suruh aku jadi maid adik-beradik engkau ke? Dia tak ada sampai tahap macam tu. Bila kahwin dengan satu family,
Dan seumpamanya, tak payahlah nanti feminis dia tak suka pula. Ala kullin, saya cerita apa saya nak cerita. Betul tak? So Nabi SAW tak tahu pun. Jabir bin Abdullah Al-Ansari bukan kecil-kecil anak punya sahabat. Nabi tak tahu dan Nabi tidak dijemput. Nabi tidak tahu dan benda tu tak ada menyebabkan Nabi SAW terasa dan seumpamanya. Wallahu a'lam bissawab. Orang kita tuan-tuan, terutamanya ibu ayah lah kalau di kampung. Dah lah dijemput dengan kad, dengan harapan orang tu datang bagi duit dan bagi hadiah. Betul tak? Kemudian kalau orang tak datang, dia akan mak lah. Oh, kalau anak kau kahwin, aku tak akan pergi. Jadi benda-benda bodoh macam ni, dia ada dalam masyarakat. Wallahu alam. Jadi orang yang banyak sangat expectation dalam kehidupan, dia akan lagi menderita dan sengsara. Orang yang mana tak ada expectation dalam kehidupan, insyaAllah dia akan jadi happy. Tak ajak, okey lah. Kalau tak kena drive 80 kilo kot. Hujung minggu dah lah ada 2 hari je cuti. Kemudian kena drive lagi, minyak jauh. Kemudian tol lagi. Kemudian kena bagi hadiah lagi. Pergi nak makan nasi sepinggan je pun. Orang tak ajak, mujur lah. Nampak tak? Ada orang yang fikir macam tu. So orang yang fikir mudah, hidup dia akan jadi simple. Orang yang mana tidak berfikiran mudah, dia akan hidup dalam keadaan geram, benci, nak putuskan silaturrahim dan seumpamanya. Wallahu a'lam bissawab. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibn Sabbah qala hadatsana Ismail ibn Zakaria qala hadatsana Asim qala qultu li Anas ibn Malik radhiyallahu anhu abalaghaka anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hilfa fil Islam faqala qad halafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Quraisy wal Ansar fi dari. Ini yang saya bagi tahu tadi. Ada orang tanya kepada Anas radhiyallahu anhu, ada tak sampai berita kepada engkau Nabi kata la hilfa fil Islam? Anas tak jawab, aku dengar, tetapi Anas bagi jawapan yang tidak direct tetapi bagi tahu betul lah Nabi cakap la hilfa fil Islam, tetapi maksud Nabi tu lain. Dan Nabi sendiri telah buat tahaluf antara para sahabat radhiyallahu anhum daripada golongan Muhajirin dan juga golongan Ansar di rumah aku di Madinah ni bila mula-mula datang ke Madinah dahulu. باب التبسم والضحك وقالت فاطمة رضي الله عنها أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله هو أضحك وأبكى. Bab kita senyum dan juga ketawa, dua-dua boleh, cuma kebanyakan hidup Nabi SAW ialah ketawa. Nampak tak? Ketawa, kebanyakan ketawa. Ada kes ketika yang mana sampai nampak gusi Nabi SAW tetapi suara ketawa berdekah-dekah tu tak ada lah tuan-tuan. Kebanyakan ialah ketawa ke senyum, saya kata tadi. Kebanyakan Nabi SAW ialah senyum. Ada mungkin Nabi ketawa, ada dalam riwayat ketawa, tetapi sampai nampak gusi Nabi SAW yang mulia, gigi Nabi SAW yang mulia, tetapi tidaklah ketawa berdekah-dekah. Dan Imam Bukhari rahmatullahi alaih dibawa riwayat secara muallaq, Fatimah radhiyallahu anha juga ketawa. Ketika mana Nabi SAW sakit, Nabi SAW telah berbisik sesuatu kepada Fatimah radhiyallahu anha dan Fatimah sedih lah, ayah dia sakit nak meninggal kan. Kemudian bila diberitahu Fatimah, bila diberitahu satu perkara, Fatimah radhiyallahu anha ketawa. Jadi yang menyebabkan Fatimah radhiyallahu anha ketawa ialah Nabi SAW beritahu Fatimah radhiyallahu anha adalah ahli keluarga Nabi yang pertama yang akan meninggal selepas Nabi SAW. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, innallaha huwa adhaka wa abka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang mana membuatkan seseorang itu ketawa ataupun membuatkan seseorang itu menangis. Sebab apa yang berlaku dalam dunia ni tuan-tuan adalah di bawah kekuasaan pentadbiran qadar Allah Subhanahu wa taala. Ada qadar yang mana mengembirakan orang, menyebabkan orang senyum, orang ketawa, dan ada qadar yang menyebabkan seseorang itu sedih, menangis. Ini semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi qala hadatsana Hibban ibn Musa qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ma'mar. Abdullah di sini Abdullah bin Mubarak tuan-tuan. Qala akhbarana Ma'mar an az-Zuhri an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rifa'at al-Quradhi radhiyallahu anhu talaqa imra'atahu fabatta talaqaha. Fatazawwajaha ba'dahu Abdurrahman ibn Zubair. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر 3 تطليقات فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة
قالت لهدبة أخذتها من جلبابها. قال وأبو بكر رضي الله عنه جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وابن سعيد ابن العاص رضي الله عنه جالس بباب الحجرة ليؤذن له. فطفق خالد رضي الله عنه ينادي أبا بكر رضي الله عنه يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم ثم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. Salah satu cerita berkaitan dengan apa yang berlaku di kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Walaupun mereka ialah kaum yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka juga adalah manusia, ada perasaan dan seumpamanya. Cuma Allah pilih mereka yang paling baik, dan Allah gunakan mereka untuk terangkan hukum hakam syarak kepada manusia yang akan datang selepas tu. So apa berlaku? Rif'ah Al-Quradhi, dia ada satu orang isteri, kemudian tak tahu apa berlaku, dia telah menceraikan isteri dia. Fabatta talaqaha maksudnya dia telah talak jadi talak bain kubra. Maksudnya 3 lah, senang cerita. Jadi bila dah talak 3, tak boleh nak kahwin dah tuan-tuan. Secara manual macam biasa kan. Lepas talak 1 boleh kahwin lagi dengan akad yang baru dan seumpamanya. Lepas talak 2 pun boleh lagi. Tapi apabila telah talak 3, tak boleh lah. Nampak tak? Batta talaqaha maksudnya habis dah. Orang kata kuota talak yang diberikan oleh syariat. Kemudian ini pun satu benda yang baru. Walaupun lepas kena cerai talak 3 tuan-tuan, kahwin dengan orang lain. Nampak tak? Berkahwin dengan Abdul Rahman Ibn Zubair. Jadi benda ni dalam masyarakat satu benda yang mudah. Bukan macam hari ni tuan-tuan. Asalnya okey bertahun-tahun, kemudian bila bercerai jadi isu dalam media sosial dan seumpamanya, saling londeh-melondeh dan seumpamanya. Tidak. Kalau kita orang bercerai 3 kali ni tuan-tuan, mungkin dalam masyarakat kita kata sama ada lelaki tu jahat ataupun perempuan tu jahat. Jadi bila nak berkahwin dengan pasangan yang baru, mesti akan ada tentangan daripada siapa? Daripada pihak ibu ayah, sama ada pasangan baru ataupun sama ada belah lelaki ataupun belah perempuan. Benda yang sama berlaku kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Apabila beliau diceraikan oleh suami beliau, dan ada orang kata sebab beliau ni mulut dengan keluarga mertua ada masalah sikit lah. So tak kisah. Nabi SAW suruh beliau bereddah di satu tempat. Tak silap saya dia rumah Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Tapi lepas habis iddah, dah ada deretan manusia yang mana menunggu untuk berkahwin dengan dia. Walaupun orang cakap beliau ni Fatimah binti Qais radhiyallahu anha ni sekian. Jadi pada waktu tersebut datang pinangan daripada Muawiyah ataupun Abu Sufyan, saya lupa. Saya tak silap saya Muawiyah radhiyallahu anhu. Nabi SAW kata tak payahlah kahwin dengan Muawiyah. Nabi kata Muawiyah ni su'luk ataupun mungkin kedekut sikit ke apa semua. Tahu tak Nabi suruh kahwin dengan siapa? Nabi suruh kahwin dengan Usamah, cucu angkat Nabi SAW yang Nabi sayang. Jadi benda-benda ni kadang-kadang pada kita macam doesn't make sense, betul tak? Orang kata satu wanita telah diceraikan 3 talak oleh suami dia, dan orang kata wanita ni mulut dia sekian, tapi still kehidupan diteruskan selepas tu. Wallahu alam bissawab. So apa yang berlaku? Wanita ni tuan-tuan, lepas dia berkahwin dengan Abdul Rahman Ibn Zubair, kehidupan tidak bahagia. Wanita ni sendiri datang jumpa Nabi. Dalam riwayat-riwayat yang lain, wanita tersebut kata tak silap saya, ya Rasulullah, suami aku ni baik, sangat baik, tak ada benda yang aku nak kritik berkaitan dengan suami aku. Tetapi walakin akrahul kufra ba'dal iman, aku benci untuk terjerumus ke dalam kekufuran selepas aku dapat iman. Kenapa? Masalah suami dia tidak dapat memuaskan nafsu dia sebagai satu orang wanita. Dia kata apa? Wa innahu wallah ma ma'ahu ya Rasulullah illa mithlu hadhihi al-hudbah. Dia ni, suami aku yang baru ni ya Rasulullah, kan benda ni benda yang orang tak suka. Dalam bab ghibah,
Kalau kita tengok, kalau suami dia dengar, suami dia nak marah lah. Patutnya Nabi tak tahu, tapi dia pergi bagi tahu kepada Nabi. Ini dibenarkan oleh para ulama, ataupun ulama kata ini dibenarkan oleh Islam. Sebab apa? Wanita ni datang untuk minta fatwa. Urusan qada, fatwa, nasihat dan seumpamanya. Jadi dia kata, demi Allah, sesungguhnya dia tidak ada alat kelamin kecuali seperti hujung telekung aku ni. Maksudnya lembek. Nampak tak? Kemudian Abu Bakar pada waktu tersebut ada dalam majlis Nabi. Ibnu Sa'id Ibn Al-As ada dalam majlis Nabi. Jadi senang cerita, kau pergi stop perempuan tu apa cakap depan Nabi macam tu. Pada waktu tersebut Nabi senyap je. Wa ma yazidu Rasulullah SAW ala tabassum. Nabi tak bereaksi lebih daripada sekadar senyum. Sebab Nabi faham dah perempuan ni nak apa. Perempuan ni sebenarnya dia nak balik kepada suami dia yang lama. Apa yang perempuan tu cakap betul ke tak betul pasal kemaluan suami baru dia tu, wallahu alam lah. Dia menipu ke tak menipu tu kita tak tahu. So Nabi SAW senyum je. Mungkin Nabi SAW faham. Nabi kata, la'allaki turidin an tarji'i ila Rifa'ah. Sebenarnya kau datang ni sebab kau nak balik dengan Rifa'ah kan? La. Boleh kau nak balik kat Rifa'ah, tetapi sekarang tak boleh. Hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqa usailataki. Saya teringat tuan-tuan, ada riwayat yang berkaitan dengan Nabi SAW kata, hendakkah kamu pulangkan kebun yang mana telah diberikan kepada kamu sebagai mahar? Adakah kisah yang sama ataupun tidak? Dan perempuan tu dia kata nak, itu masalah khulu'. Yang ni mungkin masalah khulu' juga. Mungkin cerita yang sama, saya tak ingatlah benda ni cerita banyak kan tuan-tuan, berlaku kes sahabat-sahabiah bercerai ni. Jadi Nabi kata kalau kau nak pulangkan balik kebun yang mana telah diberikan sebagai mahar, okey, tak ada masalah, berlaku khulu'. Cumanya tuan-tuan, dalam kes ni Nabi SAW kata, sebab kamu pernah diceraikan talak 3, jadi untuk kamu boleh kembali kepada suami kamu yang sebelum ini, ialah yang pertama, kamu dicerai oleh suami kamu. Kamu kena beredah. Habis edah kamu kena kahwin baru, dengan akad baru, dengan mahar baru. Kemudian kamu mesti bersetubuh dengan suami baru kamu. Hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqa usailataki. Senang cerita, ini ialah expression untuk bagi tahu dia kena bersetubuh betul-betul sebagai suami isteri. Kemudian kalaulah suami itu ceraikan kamu, kamu kena beredah sekali lagi. Kemudian barulah kamu boleh kembali berkahwin dengan suami kamu yang dahulu. Dan bila berkahwin dengan akad baru, mahar baru, dapatlah 3 kali kuota talak sekali lagi. Nampak tak tuan-tuan? Cumanya kalau dalam kitab-kitab nikah, dia akan bahaskan benda ni. Dia akan bahaskan juga berkaitan dengan, dia panggil muhallil. Orang kata Cina buta. Benda tu bahas panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh, tuan-tuan boleh tengok. So dalam cerita ni, Imam Bukhari bawa cerita panjang-panjang ni sebab nak bagi tahu Nabi senyum tu je. Nampak tak? وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه أو عن أبيه أنه قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه. Dalam kes ni tuan-tuan, satu ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk bertemu dengan Nabi SAW. Dan di sisi Nabi ada sekumpulan wanita daripada golongan Quraisy. Mereka datang untuk tanya Nabi soalan. Dan bukan setakat tanya, mereka tanya banyak pula soalan. Aliyatan aswatuhunna ala sautih. Tapi tanya, tak kira Nabi tak Nabi, suara mereka tinggi pada suara Nabi lagi. Aliyatan aswatuhunna ala sautih. Benda ni bahaya tuan-tuan, bukan benda kecil. Sebab tu dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Betul tak? Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang beriman, jangan sekali-kali kamu angkat suara kamu lebih tinggi berbanding dengan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kamu memanggil sebahagian yang lain ataupun menjerit antara satu sama lain, takut-takut amalan kamu ataupun kerana amalan kamu akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kamu tidak sedar. Kemudian ada satu orang sahabat, nama dia tak silap saya Thabit ibn Qais ibn Syammas
radhiyallahu ta'ala anhu, dia ni memang satu orang yang bersuara garau ataupun lantang. Jadi, beberapa hari Nabi SAW tak nampak muka beliau di masjid. So Nabi tanya, apa kes? Dia ni tak nampak masjid, sihat ke, demam ke, apa ke? Jadi sebahagian sahabat pergi tanya Nabi, pergi jumpa dia, dia kata sebab ayat tu turun. Jadi dia takut kalau dia bercakap dengan Nabi SAW dengan suara beliau yang lantang garau tu, dia termasuk di dalam ayat ini. Sampai keadaan macam tu. So dalam kes ini mungkin ayat Quran tu belum turun lagi. Hatta kalau belum turun lagi pun benda itu tidak sepatutnya lah berlaku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aliyatan aswatuhunna ala sautihi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sta'dhana Umar radhiyallahu ta'ala anhu tabadarna al-hijab. Bila Umar bagi salam, minta izin nak masuk mereka lagi. Mereka lagi duduk di belakang tabir. Fa'adhina lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhhak. Nabi ketawa. Bukan senyum, dia ketawa. Faqal adhakallahu sinnaka ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Maksud adhakallahu sinnak ini biasa standard expression orang Arab bila dia tengok satu benda yang kelakar ataupun orang tu cakap benda yang kelakar dan seumpamanya, dia akan kata adhakallahu sinnak. Ini ialah satu expression yang menunjukkan kepada semoga Allah sentiasa gembirakan tuan. Nampak tak? Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa gembirakan tuan. Bi abi anta wa ummi, aku jadikan ayahku dan ibuku sebagai galang ganti bagi engkau ya Rasulullah. Faqal ajibtu min haula. Nabi SAW kata, ajibtu min haula illati kunna indi lamma sami'na sawtaka tabadarna al-hijab. Aku rasa pelik, aku gelak ni sebab aku rasa pelik ataupun aku rasa macam teruja dengan apa yang berlaku, apa yang dilakukan oleh wanita-wanita ini. Mereka ada dengan aku sembang, tanya soalan, suara pumpang-pumpang tinggi. Tak ada masalah apa. Apabila dengar suara engkau, mereka lagi. Nampak tak? Faqal anta haqqu an yahabna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa macam ni? Sepatutnya tuan lebih dihormati, lebih ditakuti berbanding dengan aku. Thumma aqbala alaihinna faqal ya aduwati anfusihinna atahabnani wa lam tahabna Rasulullah SAW. Umar pun bagi ceramah lah. Wahai musuh kepada diri sendiri. Kau takut ke aku? Kau tak takut kepada Nabi SAW ataupun kau tak hormat kepada Nabi SAW dan kau hormat pada aku? Faqulna, mereka kata, innaka afadhu wa aghladu min Rasulillah SAW. Engkau ni satu orang yang sangat teruk lah senang cerita. Pemarah ataupun nampak kasar, bengis. Nabi tak macam tu. Nampak tak? Qala Rasulullah SAW, ihan ya ibn Khattab, walladhi nafsi biyadihi ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Nampak tak? Nabi SAW kata, walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang mana jiwaku berada di tangannya. Syaitan, kalau jumpa engkau melalui satu jalan, nescaya syaitan akan memilih jalan yang lain. Wa bi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Sufyan an Amr an Abil Abbas an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu annahu qala lamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit-Taif qala inna qafiluna gadan insyaallah. Ini tuan-tuan satu peristiwa berlaku Nabi SAW pergi ke Taif untuk perang dengan ahli Taif. Saya tak ingatlah peristiwa ni berlaku. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab sejarah, perang dengan ahli Taif. Cuma Taif ni dia ada kota dia tuan-tuan. So Nabi SAW tidak boleh masuk dalam kota tersebut. So lepas kepung untuk satu ketika, Nabi kata inna qafiluna gadan. Esok kita nak balik, insya-Allah. Faqala nasu min ashabi Rasulullah SAW la nabrah au naftahaha. Sebahagian sahabat, ada orang semangat-semangat ni. Kadang-kadang semangat mereka menyebabkan mereka tak faham apa yang Nabi nak. Sama juga dalam peperangan Uhud. Nabi SAW kalau boleh tak nak keluar ke Uhud, nak duduk dalam Madinah je. Tetapi ada sebahagian sahabat yang mana tak diberi ataupun tidak terlibat dengan peperangan Badar. Bila mereka tengok apa yang berlaku dalam peperangan Badar, jadi semangat. Jadi bila mesyuarat, macam tekan pendapat, so Nabi kata okey, tak ada masalah. Jadi bila keluar daripada majlis Nabi, sebahagian sahabat lain kata, kau tak tahu ke Nabi SAW ni sebenarnya tak nak keluar pun pergi ke Uhud. Dan Nabi SAW telah pakai pakaian perang dia. Kemudian sahabat yang macam tekan sikit pendapat mereka tu datang jumpa Nabi. Nabi SAW kata satu orang Nabi apabila dia pakai pakaian perang dia tidak akan tanggalkan sehingga dia pergi ke medan perang.
So ada sebahagian sahabat, wallahu alam, mungkin sahabat muda dan seumpamanya, mereka tak berapa faham kehendak Nabi. So, faqala nasu min ashabi Rasulullah SAW, la nabrahu aw naftahaha. Kami akan kekal di sini ataupun kami buka kota Taif. Faqala Nabi SAW, faqdu 'ala al-qital. Maka teruskanlah dengan perang, tak ada masalah. Qala faqadau faqataluhum qitalan syadidan wa kathura fihimul jirahat. Berlaku peperangan, tak tahulah peperangan tu tuan-tuan kena tengok kitab sejarah lah bagaimana. Sebab di Taif ni dia ada dia punya fortress dia ada dia punya tembok dia kan. Jadi sahabat tidak dapat orang kata berperang, orang kata bersemuka, seorang lawan seorang ataupun memang tidak dapat. Jadi mereka banyak ditombak ataupun dilembing ataupun dipanah daripada satu kawasan yang mana tidak boleh ditembusi oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi banyaklah sahabat yang luka. Kemudian Nabi SAW kata, faqala Rasulullah SAW, inna qafiluna gadan insyaAllah. Esok kita balik, insyaAllah. Faqal, perawi kata, fasakatu. Sahabat yang semangat tadi tu senyap. Fadhahika Rasulullah SAW, Nabi SAW ketawa. Qala al-Humaydi, haddatsana Sufyan kullahu bil khabar. Al-Humaydi ni ialah Abu Bakar Abdullah bin Zubair al-Humaydi, guru Bukhari juga, dan dia riwayatkan hadis ini daripada Sufyan. Sufyan ni daripada siapa tuan-tuan? Sufyan ibn Uyainah, daripada Amr ibn Dinar ni. Ni sanad Mekah ni. Jadi tuan-tuan, di bawah tu Imam Bukhari dibawa jalur yang lain bagi apa? Bagi hadis yang sama. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa bi qala hadatsana Musa qala hadatsana Ibrahim qala akhbarana Ibn Shihab an Humaid ibn Abd al-Rahman anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu. Hadis ni tuan-tuan berkaitan dengan satu orang lelaki yang mana dia telah bersetubuh dengan isteri dia pada siang Ramadan. Jadi di sisi para ulama, lelaki yang buat macam ni dengan syarat-syarat pendetailan dalam kitab-kitab fiqh, dia kena bayar kafarah uzma. Betul tak? Dia kena bayar kafarah lah. Jadi lelaki ni, dia miskin, dia memang miskin, tetapi nafsu dia kuat. Jadi dia tidak ada hamba untuk dibebaskan. Itu kafarah yang pertama. Yang kedua, kalau tak mampu, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Lelaki tu kata, ya Rasulullah, aku jadi macam ni pun sebab aku tak mampu nak tahan lah. Tiba-tiba kalau aku kena ganti 2 bulan berturut-turut, lagi tak mampulah. So Nabi pun tak tanya banyak, Nabi pun tak tanya panjang. So Nabi kata, kamu bagilah makan kepada 60 fakir miskin. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni orang yang paling miskin dalam baina labbataiha, antara orang yang duduk dalam Madinah ni, aku orang paling miskin. Maka Nabi ketawa. Kemudian adalah orang datang bagi something kepada Nabi SAW. Nabi SAW bagi kepada lelaki tersebut supaya lelaki tersebut bayar kafarah. Lelaki tersebut kata, ya Rasulullah, kami yang paling miskin. So Nabi SAW kata, okeylah, ambil dan bagilah kepada kaum keluarga engkau. Cuma dalam mazhab kita tuan-tuan, bukan kafarah tu telah terbayar kepada kaum keluarga, tidak. Benda tu kekal sebagai hutang, pada waktu lain bila ada duit bayar. Nampak tak? Wabi qala hadatsana Musa qala hadatsana Ibrahim qala akhbarana Ibn Shihab an Humaid ibn Abd al-Rahman anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu waqa'tu ala ahli fi Ramadan qala a'tiq raqabatan qala laysa li qala fasum shahrayn mutatabi'ain qala la astati' qala fa at'im 60 miskina qala la ajid fa utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun qala Ibrahim al-araqu al-miktal, dibawa satu bekas tamar. Faqala aina sa'il, dan tamar itu tuan-tuan ada lebih kurang dalam 60 sa' kan? Ke 60 mud, saya pun tak ingatlah. Ini kena tengok 60 sa' kan? Dalam ni dia kata miktal ni tuan-tuan, di dalamnya ada 15 sa', 15 kali 4, 60 mud, 60 cupak. Lebih kurang gitulah. So, faqala, Nabi SAW tanya, aina sa'il, tasaddaq biha. Qala ala afqara minni, wallahi ma baina labatayha ahlu baitin afqaru minna. Fadhahikan Nabi SAW hatta badat nawajidhuhu. Qala fa antum idhan. Tuan-tuan, perdebatan berkaitan dengan isu-isu fiqh dalam ni, tuan-tuan kena belajar kitab fiqh lah. Kalau tuan-tuan dapat tekuni fiqh Syafi'i dulu pun, berkaitan dengan hadis ini pun dah okey dah.
Masalah fiqh, masalah usul dan seumpamanya, banyak daripada hadis ni. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة. قال أنس رضي الله عنه فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. Hadis senang tuan-tuan. Dalam ni sebut Nabi SAW ketawa. Ada satu orang Arabi, Arab Badui datang, tarik Nabi SAW di bahagian di bahagian leher Nabi sampai berbekas di leher Nabi. Jafak tuan-tuan, orang tak ada adab, tak ada disiplin, tak ada manners. Mana tak? So, dia nak kata apa? Ya Muhammad, dah lah tak panggil Rasulullah apa. Dia kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, murli min malillah alladhi indak. Perintahkanlah supaya orang bagi kepada aku harta yang Allah bagi kepada engkau. Nampak tak? Ataupun bagilah kepada aku harta yang Allah bagi kepada engkau. Nabi tengok, oh orang Arab. Maksudnya orang Arab ni ialah orang Arab Badui. Nabi SAW ketawa dan Nabi SAW telah memerintahkan para sahabat untuk memberi sesuatu kepada lelaki tersebut. Wa bi qala hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Ibnu Idris an Ismail an Qais an Jarir radhiyallahu anhu. Jarir di sini ialah Jarir Ibnu Abdullah Al-Bajali. Beliau radhiyallahu anhu masuk Islam agak lewat. Mungkin selepas Hajjatul Wada', tetapi beliau merasakan satu benda yang mengembirakan beliau daripada pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam layan beliau walaupun baru masuk Islam dan seumpamanya, dengan cara yang menyebabkan beliau rasa special. Beliau kata apa? Qal ma hajabani Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah halang aku sejak aku masuk Islam. Maksudnya tak pernah halang untuk jumpa dan seumpamanya. Tak ada pengawal peribadi. Maksudnya tak ada protokol. Benda tu mudah. Ma hajabani Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu. Nampak tak? Nabi SAW tak pernah halang aku untuk bertemu dengan Nabi, masuk dalam majlis Nabi walaupun di situ ada Abu Bakar, ada Umar, kibarus sahabah dan seumpamanya. Wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Dan tidaklah Nabi SAW melihat aku kecuali Nabi SAW akan senyum kepada aku. Dalam Syama'il diberitahu riwayat bahasanya orang yang mana kalau dia tak biasa dengan Nabi SAW, dia akan rasa dia lah manusia yang paling special. Padahal benda tu Nabi SAW buat kepada semua sahabat dia. Dan memang para sahabat tak kira lah rapat ataupun tak berapa rapat, orang dekat ataupun orang jauh, memang merasakan yang Nabi SAW memberi tumpuan kepada dia apabila bercakap, apabila bertemu dan seumpamanya. So, walaqad syakautu ilaihi anni la athbutu 'ala al-khayl, fadaraba bi yadihi fi sadri wa qala Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Dan Nabi SAW telah memerintahkan Jarir Ibn Abdullah Al-Bajali dengan sekumpulan para sahabat untuk pergi ke Yaman untuk meruntuhkan rumah berhala. Dia panggil apa? Dhul Khuwaisirah ke apa? Rumah berhala di Yaman tu. Dan beliau telah mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ni tak dapat menunggang ataupun tidak dapat duduk di atas kuda dengan baik. Maka Nabi SAW telah tepuk dengan tangan baginda yang mulia ke atas dadaku dan Nabi SAW telah berdoa, Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Ya Allah, tetapkanlah dia dan jadikanlah dia orang yang mana memberi petunjuk dan mendapat petunjuk. Wa bi qala hadatsana Muhammad ibn al-Muthanna قال حدثنا يحيى عن هشام أنه قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فضحكت أم سلمة رضي الله عنها فقالت أتحتلم المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبما شبه الولد. Tuan-tuan, Ummu Sulaim ialah ibu Anas radhiyallahu anhu. Beliau telah datang bertanya kepada Nabi SAW,
tak silap saya dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu ta'ala kata, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati wanita-wanita Ansar. Tidaklah sifat malu mereka menghalang mereka daripada mempelajari ilmu pengetahuan. Kalau orang perempuan kan dia malu. Jadi terutamanya benda-benda yang melibatkan hubungan kelamin dan seumpamanya ni akan menambah lagi sifat malu mereka, menyebabkan mereka tak bertanya dan mereka tak tahu hukum hakam. Jadi nanti akan datang bab bahawasanya malu ni tuan-tuan dia ada tempat dia. Benda yang melibatkan ilmu, benda tu tak boleh malu. Sebab tu beliau pun satu orang yang cerdik, Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, nak mulakan persoalan benda yang mana ada berkaitan dengan lelaki, perempuan dan seumpamanya benda-benda yang sulit ni, beliau mulakan dengan kenyataan innallaha la yastahi minal haqq. Walaupun dia malu, bukan dia tak malu. Innallaha la yastahi minal haqq. Dan Nabi SAW seorang pemalu. Tuan-tuan akan jumpa riwayat Nabi SAW ni lebih malu daripada anak dara di dalam kerudungnya. Asyaddu hayaan minal adhra' fi khidriha. Lebih malu daripada satu orang anak dara di dalam kerudungnya. Dan para sahabat kata, boleh nampak Nabi bila malu akan ada kesan. Kan Nabi kan wajah putih kemerahan. Jadi bila rasa malu, dia jadi merah telinga dan seumpamanya. Jadi para sahabat boleh faham benda tu. So, mungkin kita boleh tafsirkan innallaha la yastahi minal haqq. Allah Ta'ala tidak malu pada benda yang mana berkaitan dengan benda yang benar. Jadi aku tak perlu malu, Rasulullah pun jangan malu. Jadi aku nak tanya soalan. Mungkin boleh tafsir macam tu. Hal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat? Adakah wajib ke atas wanita untuk mandi jika dia bermimpi, iaitu mimpi jima' dan keluar air mani? Nampak tak? Mimpi jima' keluar air mani. Nabi kata ya. Idza ra'atil ma', dengan syarat keluar air mani. Nampak tak? Keluar air mani. Wanita pun keluar air mani sebagaimana lelaki pun keluar air mani. Dia dalam masalah mimpi, innamal ma' minal ma' ialah dalam masalah mimpi. Hadis Ibn Abbas saya, kalau mimpi bersetubuh tak wajib mandi sehinggalah keluar air mani. Adapun dalam perhubungan biasa tidak disyaratkan untuk keluar air mani baru wajib mandi, tidak. Apabila hasyafah, kemaluan, kepala kemaluan lelaki telah tenggelam di dalam kemaluan perempuan. Idzal taqa al-khitanan, apabila dua khitan bertemu wajib al-ghusl. Jadi wajib untuk mandi walaupun tidak keluar air mani. Itu ialah perkara yang telah diijma'kan oleh para ulama sejak daripada zaman Umar. Zaman Umar tu berlaku khilaf lagi. Kalau berjima' tak keluar air mani wajib mandi ataupun tak wajib mandi. Ada sebahagian sahabat kata tak wajib mandi. Memang benda tu berlaku pun zaman Nabi. Tetapi selepas itu hukum tersebut telah dimansuhkan. Bila berlaku khilaf, Umar kumpul para sahabat untuk setiap seorang daripada mereka memberi tahu ilmu yang mereka ada daripada Nabi SAW. So sampailah sekali kepada satu kesimpulan, ijma' bahawasanya bersetubuh walaupun tidak keluar mani. Tetapi kepala hasyafah, kemaluan lelaki telah tenggelam di dalam kemaluan wanita, maka akan mewajibkan mandi. Ijma'an. Setahu saya ijma'. Wallahu a'lam bissawab. So pada waktu tersebut Ummu Salamah radhiyallahu anha gelak. Ummu Salamah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Atahtalimul mar'ah?" Adakah wanita bermimpi? Kenapa beliau tak tahu? Sebab beliau ialah isteri Nabi. Sebab isteri Nabi tak akan bermimpi melakukan persetubuhan di dalam mimpi dengan orang lain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa bima syabahul walad?" Kalaulah wanita ni tidak ada air mani, maka bagaimana maksudnya, macam mana nak terjemah fabima syabahul walad ni tuan-tuan? Bagaimana satu orang anak tu dia boleh ada keserupaan dengan ibu dia? Nampak tak? Sebab tuan-tuan pun tahulah benda-benda sains, saya tak nak cakap, nanti nampak sangat bodoh saya. Kan? Suami isteri adalah bahagian suami, adalah bahagian isteri. Jadi kromosom XYZ lah nak tahu apa tu, saya tak pandai lah nak syarah, saya dah berapa puluh tahun tinggal sekolah. Jadi ada yang mana menyerupai ibu, ada yang mana menyerupai ayah, betul tak? Wa bihi qala hadatsana Yahya bin Sulaiman qala hadatsani Ibnu Wahb qala akhbarana Amr anna Aban Nadhr haddathahu an Sulaiman bin Yasar anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dhahikan hatta ara minhu lahawatihi inma kana yatabassam.
Dalam ni Aisyah radhiyallahu anha kata, aku tak pernah tengok Nabi gelak dalam keadaan mustajmi'an. Apa maksud mustajmi'an? Gelak bersungguh-sungguh. Nampak tak? Aku tak pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam gelak sungguh-sungguh. Inna makana yatabassam. Sesungguhnya Nabi SAW banyak senyum. Itu Aisyah tak nampak, tetapi adalah riwayat-riwayat macam sebahagian sahabat nampak Nabi SAW gelak sampai nampak orang kata molar teeth ni, gigi geraham ni. Ada, tetapi itu bukan kebiasaan Nabi SAW. Tuan-tuan, sikit lagi sebelum kita berhenti rehat, satu hadis lagi sebelum kita berhenti rehat. وابي قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس رضي الله عنه وقال لخليفة حدثنا يزيد. Khalifah ni Ibn Khayyat, antara guru Imam Bukhari juga. وابي قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة. Ini berkaitan dengan satu orang lelaki, dia datang ketika mana Nabi SAW sedang berkhutbah pada hari Jumaat mengadu kemarau. Jadi minta supaya Nabi SAW doa turun hujan. Turun hujan seminggu, tuan-tuan. Sampai, apa orang cakap? Sampai rosaklah harta benda. Tanaman rosak itu ini dan seumpamanya. Minggu depan lelaki sama datang kata Rasulullah, air hujan banyak sangat dah ni, sampai rosak itu ini. Kemudian Nabi SAW gelak kan. Kemudian Nabi SAW doa, ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan pada kami. So, mungkin Nabi gelak sebab itulah manusia. Masa dia panas, dia kata panas. Tapi bila sejuk, dia kata sejuk. Kita tak rasa sangat di Malaysia ni kan. Tapi kalau negara 4 musim, macam Jordan dan seumpamanya, bila sejuk, nak musim panas. Tapi kalau tengok musim panas, melingkup pula panas dia. Dan bila kita kurus, nak gemuk. Bila gemuk, nak kurus. Bila gelap, nak cerah. Bila cerah, nak gelap. Manusia ni tak pernah, tuan-tuan, dia berpuas hati dengan apa yang Allah bagi pada dia. So, mungkin sebab tu Nabi gelak. Nampak tak? وابي قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس رضي الله عنه وقال لخليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن انس رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة فقال قحط المطر. Maksudnya hujan tak turun. Fastasqi rabbak. Maka mintalah, cuma tak tahulah lelaki ni Islam ke tak. Tapi di sini dia kata apa? Lelaki ni A'rabi. Jadi mungkin dia tak wajib sembahyang Jumaat pun sebab nida panggilan azan tu tak sampai pada dia. Perbahasan khilaf panjang di kalangan para ulama berkaitan kewajipan Jumaat kepada ahlul qura. Ahlul qura ni bukan orang kampung. Maksudnya orang yang mana duduk jauh lah. Tapi kalau kawasan kampung tu cukup orang 40, ada masjid apa semua, tu cerita lain. Ni kita cerita ahlul qura yang mana mungkin orang panggil farmhouse sebagai contoh tak? Yang mungkin sekilo ada satu rumah, 2 kilo perjalanan ada satu rumah. Jadi adalah bandar. Madinah ni kawasan bandar. Jadi mungkin tak wajib Jumaat pada dia. Benda ni dibahaskan oleh para ulama, berlaku khilaf. Adakah wajib Jumaat ke atas ahlul qura yang demikian keadaannya ataupun tidak. Kemudian dia datang, A'rabi. Nabi SAW sedang berkhutbah. Datang-datang, Nabi duk khutbah. A'rabi, tuan-tuan. Bukan dia datang nak sembahyang tahiyatul masjid ke apa. Tak, ya Rasulullah. Hujan tak turun. Fastasqi rabbak. Maka mintalah supaya Tuhan engkau turunkan hujan. Fanadhara ila as-sama' wa ma nara min sahab. Nabi tengok pada waktu tersebut ke arah langit dan pada waktu tersebut tidak ada satu ketulan awan pun. Fastasqa. Nabi SAW pun minta hujan daripada Allahumma asqina fanasha as-sahab ba'duhu ila ba'din. Bila Nabi kata Allahumma asqina, wahai Allah bagilah air hujan kepada kami. Maka pada waktu tersebut kan kita, kalau kita tengok dalam keadaan biasa, untuk jadi awan ni dia ambil proses, panas gitu gini, naik air turun, benda lah tak tahulah, dia punya proses dia tu. Jadi apa yang berlaku? Pada waktu tersebut, tiba-tiba ada awan. Thumma mutiru, kemudian mereka telah dihujani, hatta salat matha'ibul Madinah, sehingga kan jadi apa panggil mengalir air-air di jalan-jalan kota Madinah. Nampak tak tuan-tuan? Sehingga mengalir air di jalan-jalan Madinah. Kemudian, ataupun longkang-longkang yang ada di Madinah. Matha'ib ialah majari.
ataupun masaya, longkang-longkang yang berada di Madinah. Fama zalat ila al-jum'atil muqbilati ma tuqla'. Berterusan seminggu hujan. Thumma qama dhalika ar-rajul aw ghayruhu wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub faqala ghariqna ya Rasulullah, kami tenggelam dah seminggu hujan tak berhenti ni. Fad'u rabbaka yahbisha 'anna. Doalah kepada Tuhan engkau. Tak tahulah kenapa dia sebut Tuhan engkau, Tuhan engkau. Dia ni kafir ke apa, kita tak tahu tuan-tuan. Fad'u rabbak. Tapi tak percaya pun datang minta dengan Nabi juga, kalaulah betul dia orang kafir kan. Fad'u rabbak yahbisha 'anna. Doa kepada Tuhan engkau supaya menyekat hujan ini daripada kami. Fadhahik. Nabi SAW gelak. Sebab tu Imam Bukhari rahmatullahi alaih bawa riwayat ini. Thumma qala Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekitar kami, bukannya ke atas kami. Maksudnya dalam riwayat-riwayat lain di di akar-akar tumbuhan, butunil audiyah, kawasan lembah, tasik dan seumpamanya, bukan ke atas kami. Nabi SAW sebut 2 kali. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Ataupun mungkin Nabi sebut 3 kali. Faja'ala as-sahabu yatasadda' 'anil madinati yaminan wa shimalan. Pada waktu tersebut bila Nabi doa, awan-awan tersebut mula berpecah daripada Madinah ke kanan dan ke kiri. Dia tak jadi gumpalan awan lagi. Yumtaru ma hawalaina. Apa yang ada di sekeliling kami, kawasan pertanian dan seumpamanya, telah dihujani. Wala yumtiru minha syai'. Yurihimullahu karamata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ijabata da'watih. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada mereka kedudukan, kemuliaan Nabi SAW di sisi Allah, dan bahawasanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita berhenti pada bab yang ke-69. Insya-Allah kita sambung lepas ni. Tak banyak dah tuan-tuan. Ada lebih kurang dalam 120 hadis lagi. Tapi hadis yang tidaklah susah-susah dah. Hadis yang mudah-mudah dah insya-Allah. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.